pula, Mat. Saya nak satu poin saja. Saya bagi satu poin saja. Saya bagi Menteri luar bayangan bro. Balik pulau, lepas tu Menteri boleh jawab lah lepas. One point. One point only. Ya. Ya, balik pulau. Apalah. Semua menteri luar yang Mat. Kita semua duduk kat luar. Okey, terima kasih Datuk Murusi. Terima kasih. Okey, pendek saja. Datuk Murusi, saya mohon untuk berbahas mengenai butiran 030200 hak asasi manusia dan juga 02000 hubungan dua hala. Yang Amat Menteri, saya ingin dengan jelas mengatakan di sini apa yang dibahaskan oleh rakan Sektari Hulu Selangor itu kononnya pembangkang membuat temuan. Dengan izin Menteri, andaian tersebut mengandaikan kononnya warga dunia ini tidak peka. Warga dunia ini tidak tahu membuat laporan. Warga dunia ini tidak tahu menilai. Menteri, dengan izin, saya mengatakan we are at the state of contempt, not at the state of competent. Negara ini masih lagi dasar luarnya, terutama dari segi hak asasi manusia, masih lagi di tahap memalukan, bukan di tahap membanggakan. Dengan izin Menteri sebenarnya melihat apa yang dikatakan di dalam website Kementerian Luar, betul, saya setuju. Dengan izin, dasar luar merupakan, dengan izin, the extension of domestic policy. Itulah masalahnya sebenarnya. Hari ini Menteri, kenapa Kementerian Luar hari ini terpaksa bertungkus lumus mempertahankan banyak perkara kerana banyak dasar-dasar dalam negerinya, terutama isu-isu hak asasi manusia, telah memalukan negara. We are, dengan izin, a state of contempt nombor satu. Apabila baru-baru ini yang diangkat di COGEM ialah satu agenda mekanisme hak asasi manusia yang buat pertama kalinya dicadangkan. Kebetulan Tun Abdullah, kalau boleh sebut di sini, selaku Perdana Menteri dan Kepala Batas selaku kapasiti parlimennya, merupakan orang dilantik mewakili negara dengan izin sebagai eminent person. Tetapi agenda tersebut ditolak di bawah kepimpinan hari ini. Menteri lebih tahu. Saya dengan secara khusus ingin menanyakan apa sebenarnya dasar luar negara, terutama dari segi aspek hak asasi manusia. Kerana saya melihat dua perkara dengan izin kontradiksinya ataupun hipokrasinya. Nombor satu, kita mewujudkan suakam dengan izin, itu satu perkara yang terima kasih. Tetapi banyak perkara-perkara yang dijayakan dengan suakam, walaupun bermula dengan satu tahap yang pada pandangan saya tidak berapa membanggakan, tetapi makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Tetapi dasar-dasar saranan-saranan dibawa oleh suakam seolah-olah dibaku sampahkan. Saya kebetulan tahun ini kita ada pengerusi suakam yang biasanya wibawanya bukan sahaja dari segi isu hak asasi manusia selaku pengerusi, tetapi juga memahami dengan benar apakah itu dasar luar. Selaku wakil di Bangsa-Bangsa Bersatu, pernah juga berperanan menerajui dasar apa yang di Kementerian Luar. Tetapi banyak saranan-saranan beliau dibaku sampahkan, sehingga beliau banyak kali menyatakan kekecewaan beliau terhadap tahap hak asasi manusia negara. Saya rasa Menteri tolong jelaskan di mana sebenarnya Kementerian Luar meletakkan saranan-saranan oleh suakam contohnya mengenai agenda-agenda hak asasi manusia di dalam negara. Atas tujuan itu Menteri, saya mohon Menteri menjelaskan Dewan Yang Mulia ini berapa banyak convention ataupun dengan izin treatises hak asasi manusia yang belum diratifikasikan. Kita tahu dengan izin United Nations Declaration of Human Rights yang telah diwujudkan sejak 1940-an itu, sehingga hari ini dengan izin civil political rights belum diratifikasi, economic social cultural right tidak diratifikasi. Padahal di dalam itu saya boleh katakan di sini, walaupun perbahasan di sini tadi hak asasi manusia kononnya Malaysia ada acuan sendiri, kita berbeza, saya dengan tegas mengatakan Islam pun punya agenda hak asasi manusia yang jelas. Saya rasa mungkin sehebat mungkin lebih hebat, yang kita tidak perlu pada tahap ini mengatakan di atas dasar hak asasi manusia ini adalah agenda barat, tetapi track record kita di dalamnya buruk. Itu ialah hujah-hujah yang telah dipatahkan semenjak bermulanya pada tahun 1940-an, di mana dengan izin, saya rasa Menteri boleh cek rekod,
Wakil kita ada. Bukan wakil kita ada. Wakil suara dengan izin, betul kan? Bukan wakil kita ada. Wakil suara dengan izin, non-Western view. Charles Malik ada di situ, wakil Palestin. Ya, bukan orang Islam tetapi falsafah, wakil orang Islam. PS Chang, wakil pada China. Memang timbul kontroversinya ketika Eleanor Roosevelt memutuskan United Nations Declaration of Human Rights 1940-an. Tetapi isunya di sini Menteri mohon penjelasan, adakah kerana artikel lebih 30 sekitar 30 artikel itu United Nations Declaration of Human Rights itu nak dibaku sampahkan, walaupun perbezaannya saya tahu dalam dunia Islam, dalam dunia Barat dan sebagainya mungkin dalam sekitar 3 atau 4 artikel saja. Ya. Dia pasal menteri bayangan daripada PKR, ni menteri bayangan daripada PAS ya. Saya rasa Ada 3 persoalan menteri luar yang Ahmad. Sebelah sini. menteri luar ya. Tapi bukan luar dewan. Saya rasa apa yang disebutkan oleh Balik Pulau itu amat jelas. Konsep hak asasi manusia ini asalnya daripada konsep manusia, kedudukan manusia itu sendiri. Lalu kalau tamadun barat yang menganggap pada asalnya bahawa manusia ini adalah haiwan ekonomi, dia boleh memberikan kepada manusia kedudukan dan layanan yang begitu termulia dan terhormat, sudah pasti Islam yang menganggap bahawa manusia ini adalah khalifah Allah di atas muka bumi ini, ciptaan daripada Allah Ta'ala, makhluk Allah, mesti memberikan hak dan kedudukan yang jauh lebih hebat daripada yang diberikan oleh tamadun barat. Tetapi masalahnya, seperti mana yang kita tahulah, yang Arab Spring dan sebagainya menunjukkan bagaimana dunia Islam ini telah sendirinya tidak menghayati apa yang diajar oleh Islam. Sebagai contoh, saya bawa satu ayat, la taqtulun nasa illa la taqtulun nafsa allati harramallah illa bil haq, ya, iaitu jangan kamu membunuh seseorang insan ya yang nyawanya telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, ya, hak yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Ni maknanya manusia itu memang mengikut pandangan Islam memang ada hak yang telah dijamin, ya. Tapi inilah kita cakap barat pun kita tak nak ikut, Islam pun kita tak nak ikut, yang apa yang kita ikut mungkin Kulim Bandar Baru. Tu je masalah dia. Terima kasih Syahlam. Saya masukkan ucapan Syahlam di dalam ucapan saya. Yang Mak Menteri, perkara ini perlu dijelaskan apakah dasar luar negara terutama dalam isu-isu hak asasi manusia. Kerana Menteri, saya katakan ini kalau tidak diperjelaskan, warga dunia akan salah faham kepada kita. Kononnya seolah kita menolak agenda asasi manusia yang telah bermula, saya kata modern, dengan izin, modern human rights itu 1940-an itu, walaupun bermula seawalnya dengan izin karamah insaniahnya, dignity of man, pelbagai hujah-hujahan, golden rule-nya, Confucius-nya, macam-macam, semuanya mengatakan bagaimana hak asasi manusia perlu dipertahankan. Saya mengatakan begini, Yang Mak Menteri, kerana saya melihat domestik polisinya dengan izin. Di sini Dewan Yang Mulia ini, Menteri Undang-Undang, di luar juga mengatakan kita mau membatalkan dengan izin hukuman mati, death penalty. Tetapi kebetulan kita tengok di Jawatankuasa 3 dengan izin United Nations General Assembly, pegawai kita di sana kebetulan kata kepada saya, Ahmad, itu hanyalah dengan izin pendapat peribadi menteri. Saya kata, Menteri, saya katakan di sini dengan izin, domestic policy, dasar luar is extension of domestic policy. Menteri, dalam contoh yang lain, Menteri, mohon penjelasan juga. Saya melihat baru-baru ini bagaimana kita dalam kegairahan berurusan dengan negara China, betul, punya modal, punya dana. Tetapi kita langsung tidak melihat bagaimana negara China mengadili rakan-rakan di Xinjiang, di Uyghur kita panggil Uyghur. Saya tahu di sana religious prosecutionnya pagai, tetapi kita boleh mengantar semula mereka balik pulang, kononnya mereka dengan alasan polis mengatakan mereka terlibat dalam perdagangan manusia. Menteri, saya mengatakan di sini Malaysia punya peluang, saya katakan dengan nada positif, punya peluang menunjukkan dengan kepelbagaian bangsa kita di sini, dengan cara kita menguruskan kemajmukan kita boleh menunjukkan satu pendekatan dasar hak asasi manusia yang lebih inklusif ataupun dengan izin dengan lebih kosmopolitannya, yang mana akan menjadi contoh negara luar. Saya tidak mahu polemik hak asasi manusia agenda barat, hak asasi manusia agenda timur, itu masih lagi terperangkap, kerana diskusi inilah diskusi lama. Sebab itu apabila satu badan NGO kebetulan menjemput mantan ketua polis, mengeluarkan di dalam ruang awam, mengatakan ini merupakan satu agenda yang sebahaya imperialisme, komunisme. Saya kata ini
Hujah-hujah begini tidak membantu negara untuk berhadapan dengan hubungan-hubungan antarabangsa luar. Dan menteri tahu, saya rasa menteri lebih arif, tolong jelaskan mula ini pula, adakah isu hak asasi manusia juga yang sebenarnya membelenggu perjanjian FTA di antara Malaysia dan Kesatuan Eropah? Saya dipahamkan perkara itu juga perkara penting. Akhir sekali menteri, saya rasa yang ingin saya cadangkan, dan di sini saya rasa tak apa, kita telah menolak hak asasi manusia di COGEM. Saya nak cadangkan kepada menteri ASEAN Summit yang akan berlangsung di Bali ini, saya mencadangkan kepada kerajaan luar, selain pada menjadi peneraju agenda World Cup di ASEAN, saya dipahamkan menteri kita diamanahkan. Saya ucapkan tahniah, saya menyokong itu. Kita akan teruskan supaya ASEAN menjadi host World Cup. Tetapi menteri, saya cadangkan juga untuk ASEAN Summit, Malaysia mencadangkan agar dengan izin mengambil semangat pasal 14 Piagam ASEAN yang mana mengatakan bahawa merupakan tanggungjawab negara-negara ASEAN hari ini untuk bukan saja mempertahankan hak asasi manusia tapi mempromosikan hak asasi manusia di bawah Piagam ASEAN. Kita mencadangkan agar satu dengan izin ASEAN Human Rights Court ditubuhkan di dalam rantau ini supaya contohnya isu domestic workers tidak dibebankan kepada kita untuk membuat keputusan di antara Malaysia dan Indonesia. Isu baru ini Cambodia, Perdana Menteri Hun Sen juga menanyakan kita tahu isunya ada fakta, tetapi biarlah ada satu mekanisme yang bersifat serantau yang mana lebih akan bukan sahaja diterima dengan secara muafakat di rantau ini, tetapi ianya menunjukkan bahawa rantau ini telah bergerak ke depan. Apatah lagi menteri mohon penjelasan juga isu spesifik apa agenda menteri luar memastikan dengan izin ASEAN Community yang mau dicapai pada 2015 itu tercapai, kerana Dewan Yang Mulia ini sepi langsung, agenda-agenda ASEAN tidak ada perbahasan sekiranya dibandingkan dengan parlimen-parlimen lain. Di Parlimen Indonesia, Piagam ASEAN dibahaskan, ya kebetulan ada komisinya dan sebagainya, kita tidak ada itu, tetapi ianya tidak langsung, malah lesu. Yang Amat Menteri, saya rasa ASEAN hari ini seperti yang saya rasa kebetulan berkongsi dengan teman-teman di luar kafe sana, satu ketika dengan agenda Zofannya dan sebagainya itu telah membawakan satu kekuatan di rantau ini sehingga kan dikatakan dengan izin baru-baru ini di satu forum, Singapore Development Forum, bahawa rantau inilah rantau yang paling sesuai, yang mana kosong-kosong besar lain mungkin bertelagah di benua-benua lain, tetapi rantau ini yang mana China boleh bertemu dengan Rusia, Amerika boleh bertemu dengan China, dan saya rasakan Malaysia boleh menjadi satu dengan izin platform untuk membincangkan isu-isu dunia. Dan juga menteri, soalan akhir saya ialah apakah perancangan Malaysia selain pada Islamic banking, perbankan Islam, kekuatan kita dalam dialog peradaban yang juga diiktiraf. Sejauh mana kita hari ini mengambil kesempatan ini bahawa contoh-contoh ini dapat juga dikongsikan dengan teman-teman di Timur Tengah yang hari ini dahagakan satu contoh-contoh pembangunan yang baru dengan izin pasca Arab Spring ini, yang mana kita perlu bantu negara Islam untuk berkembang sebagai satu negara contoh, dan Malaysia seterusnya bukan saja menjadi negara contoh yang baik. Ada tu. Habis. Sikit aku sebab tadi nak bangun. Okey, sikit. Sahabat. Terima kasih. Ini tentang peradaban Islam. Yang berhormat meminta supaya menteri memberi penjelasan bagaimana negara Islam, negara kita, negara Malaysia ini. Nak saya duduk kata you nak berdiri, Muhammad? Okey. Di quorum ah. Tak ada saya. Terima kasih. Jadi saya nak tanyalah, kita pun kadang-kadang keliru juga dengan pandangan yang berhormat ni. Sebab pada saya, apabila yang berhormat bersama dengan rombongan rakan-rakan yang lain pergi ke luar negara, ya, memburukkan ataupun membuat fitnah terhadap Perdana Menteri, terutamanya tentang pembunuhan Al-Tantuya, apakah itu satu skop, itu satu pertamanya ada human rights? Is it your right to say those things tanpa ada fakta-fakta yang khusus, ataupun itu adalah satu contoh negara Islam yang mana yang berhormat katakan tadi perlu diserlahkan Malaysia ini sebagai negara Islam di peradaban luar negara? Terima kasih Kota Belud kerana membangkitkan isu tersebut, kerana saya tak nak timbulkan isu itu. Saya khusus disebutkan mengenai kes Al-Tantuya. Kebetulan saya di Temunuga di Ulaanbaatar oleh wartawan luar, ada dalam internet. Ditanya saya, yang berhormat ahli parlimen, kenapa ahli parlimen Malaysia yang lain kami nak interview tak nak? Saya kata kenapa begitu? Jadi saya kata saya boleh terima interview ini. Jadi apabila ditanya kepada saya,
apakah perkataan apology di dalam bahasa Melayu. Jadi saya kata maksudnya maaf. Jadi dia kata kenapa hari ini kerajaan Malaysia tidak memohon maaf kepada kerajaan Mongolia. Saya kata apa pandangan? Dia tanya, apa pandangan saya? Pandangan saya secara prinsipnya kita perlu memohon maaf kerana pertama sekali ianya faktanya melibatkan penjawat awam kita. Mati juga di dalam keadaan melibatkan yang didakwa penjawat awam kita. Dan kebetulan hari ini kes rayuannya belum lagi didengar. Jadi saya rasa hari ini dengan izin di atas capacity bukan criminal liability tetapi dengan izin kita panggil negligence of public authority, kecuaian penjawat awam, kerajaan Malaysia perlu memohon maaf. Itu kita tidak memburukkan, sebaliknya saya mengatakan kita bukan mengatakan pekan salah, siapa salah, tidak, tetapi di atas dengan izin belum dah nak habis. Masa dah habis ya. Nak gulung. Sebab itu yang Menteri saya mengatakan sekiranya yang difitnah. Sekiranya perkara ini tidak dibetulkan dengan izin, saya ulangi dengan izin, we are still at the state of contempt but not at the state of competent. Kalau dasar luar kita masih lagi di dalam paradigma memalukan, agenda apapun, talent corporation, agenda hak asasi manusia, semua takkan jadi pada pandangan saya. Tetapi sekiranya dengan kalau betul pekan hari ini saya katakan dengan ini saya bagi benefit of doubt membatalkan ISA. Kalau saya katakan di sini hari ini akan membatalkan AUKU, dan saya katakan hari ini akan meratifikasikan hak asasi manusia yang lain-lain yang belum dibuat, saya katakan we may have chance dengan izin move to the new paradigm of competent, dan insya-Allah segala agenda-agenda negara yang lain dengan izin will be slip in the mud dan kita akan dipandang dengan izin dengan penuh wibawa, dan saya rasa itu perlu dijelaskan oleh Mak Menteri di peringkat ini. Terima kasih ya. Yang Amat Balik Pulau, Yang Amat mungkin tak sedar bahwa Yang Amat berucap 17 menit daripada yang sepatutnya.